Hai, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kenal Remy Ishak? Kalau anda kenal, jom saksikan. Saya nak sikit cerita. Saya kawan beliau, saya nak cerita sikit. Nak dengar? Stay sampai habis. Zas. Hai, kembali lagi. Petang ni saya nak cerita. Sebenarnya time tengah hari, time lunch ni, biasa saya bagi ceramah, tiba-tiba tak bagi ceramah. Silap saya pun sama dengan Remy, kan? Iaitu kemurungan. So, anda tahu apa itu kemurungan? Dan bagaimana boleh terjadi kemurungan? Saya tak sangka kawan saya ni, Remy Ishak, Mi, kenapa kau tak jumpa aku? Kan? InsyaAllah. Tapi dah bagus satu. Tak semua orang yang menghadapi situasi macam Remy Ishak ni berani tampil berjumpa kaunselor. Bukan kaunselor. Silap. Berjumpa doktor. Okay. So dah betul dah tu. Antara cara untuk mengatasi kemurungan, yang pertama jumpa doktor. Yang kedua, kita boleh jumpa kaunselor. Dan ada juga yang jumpa kaunselor dulu, dan kaunselor akan refer pada doktor. So semua badan-badan profesional ni akan bantu pesakit-pesakit. Okay, so anda nak tahu apa punca-punca kemurungan dan kenapa Remy Ishak, kan, kawan saya ni terjadinya kemurungan. Nak tahu? Stay tune. Zaz. Okay, baik. Alright, kali ni tak ada zaz-zaz lah. Saya cerita terus je. Dengar sampai habis. Okay, Remy Ishak, seorang artis terkenal, seorang jejaka macho, bujang terang-tantang, single. Beza dia sikit je. Remy bujang, saya dah berkahwin, kan? Handsome, dia handsome lagi. Jadi kemurungan ini berpunca daripada pelbagai faktor. Okay, ada yang katakan kemurungan ni berpunca daripada ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. So nanti saya jelaskan. Jangan confuse, jangan ni saya ceritakan lebih dalam bentuk yang lebih mudah. Okey, yang kedua ialah baka keturunan. Ada juga yang katakan orang yang cenderung mendapat kemurungan ataupun kata apa, depression ini berpunca dari keturunan atau baka. So kemungkinan kata apa, mungkin keturunannya ibu, ayah ataupun keturunan sebelum ini yang pernah menghadapi kemurungan. Jadi bahan kimia yang ada di bahagian otaknya senang merebak, senang terhasil. Okay? Dan kebanyakan ikut kajian kata kalau ibu yang dalam keadaan kemurungan, stres yang melampau, mungkin tekanan hidup, mungkin berlaku perceraian, mungkin apa-apa yang berlaku semasa mengandung bayi itu, dan kalau bayi itu juga wanita itu lebih cepat absorb kemurungan itu berbanding lelaki. Tapi Remy ni lelaki, jadi lelaki ni kemungkinannya berpunca dari faktor-faktor lain, ataupun mungkin juga boleh berlaku keturunan. Saya tidak katakan sebab Remy tidak berjumpa dengan saya, tapi mengikut pengalaman saya sebagai kaunselor 18 tahun di UPM ini, jadi saya pernah hadapi banyak kes begini. Jadi banyak faktornya. Okey, antaranya ialah persekitaran. Kita lihat Remy terjadinya kemurungan ni sebab kita tengok dia ceria. Seorang yang memang jejaka macho ni, kita tak tahu kehidupan dia bagaimana, tapi rakan artis lebih mengenali beliau dan keluarganya, dia Melaka lebih mengenali beliau. Dan kita tengok mungkin persekitaran. Persekitaran tu berlaku kenapa? Persekitaran ni berlaku pada PKP, iaitu kemurungan ni berlaku apabila peristiwa itu ataupun keadaan persekitaran itu berubah daripada rutin yang hari ini berjumpa orang, syuting filem, sibuk, tiba-tiba menjadi tidak sibuk ataupun banyak masa kosong. Yang itu mungkin jadi faktor kepada kemurungan Remy Ishak. Dan seterusnya ada ubat-ubatan. Ubat-ubatan juga yang kita mengambil contohnya ubat darah tinggi sebagainya, dia boleh mencetuskan bahan kimia dalam otak yang boleh juga akan jadikan kemurungan. Tapi saya rasa mungkin Remy bukan begitu, kan? So kebanyakannya episod-episod kemurungan datang daripada ubat-ubat yang pengambilan ubat-ubat kimia lah, ubat-ubatan, banyakkan ubat-ubatan daripada darah tinggi dan sebagainya. Okey, dan juga mungkin juga sebabkan penyakit-penyakit yang terasa seperti thyroid dan sebagainya. So boleh mengundang kepada kemurungan, mudah marah, gelisah dan sebagainya. Dan yang keseterusnya adalah corak pemikiran. Mungkin corak pemikiran tu terhasil apabila berada dalam satu kehidupan ataupun zon yang berubah, kan? Daripada sibuk, banyak peminat, hari-hari ada syuting dan sebagainya, tiba-tiba keadaan tu bertukar dan corak pemikiran dia bertukar. Nak buat apa ni? Bangun pagi nak buat apa ni?
Lepas tu tengah hari nak buat apa, jadi masa yang tu agak panjang, jadi buatkan dia lama-lama hilang buntu nak buat apa. Dan saya pasti anda yang berada dalam semasa PKP pun pernah terjadi begitu. Saya pun begitu bang, saya pun sama juga kaunselor, ada ilmu, tetapi kalau kita tak dapat cope dengan keadaan ini, kita tak selesaikan dengan cara yang segera atau mendapatkan khidmat bantuan kaunselor ataupun doktor, so kita akan hilang arah. Itu yang terjadi kepada Remy Ishak. Baik, okey, antara tanda-tanda atau gejala kemurungan yang kita boleh lihat adalah kesedihan dan kekosongan, perasaan yang berpanjangan. So kalau kiranya Remy ni baru bermula, jadi benda ni boleh dibantu dan hanya adalah keadaan yang baru bermula, fasa permulaan yang tidak serius, boleh dibantu dengan mungkin ubatan doktor, nasihat doktor dan juga bimbingan daripada kaunselor. Okey, dan ada juga kita lihat orang-orang yang murung ni, dia mula hilang minat dan keseronokan. Jadi hobi dia sebelum ni mungkin suka bersosial, tiba-tiba dia dah suka mendiamkan diri. Dia terbalik. Kan kalau macam Remy ni mungkin aktif, tiba-tiba dia akan jadi tidak aktif, tak suka bergaul, tak suka kata berjumpa rakan-rakan dan sebagainya. Kan mungkin itu dia jadi kontra daripada sebelumnya. Dan mungkin juga kemurungan ni buatkan orang yang cepat letih dan tidak bertenaga. Lepas tu ada perasaan pesimistik dan mudah putus asa. So banyak gejala-gejala yang kita boleh lihat. Okey, siapa yang berisiko? Siapa-siapa pun yang berada di luar, tak kira doktor, kaunselor, artis, orang awam, rakyat jelata. Kenapa saya cakap boleh berlaku pada semua orang? Sebab ada keadaan atau peristiwa yang tidak disangka-sangka boleh berlaku. Contohnya, kita ada isteri, ada anak, ada suami, ada keluarga, tiba-tiba berlaku kematian secara tiba-tiba. Kita boleh jadi kemurungan, kan? Daripada ada, tiba-tiba tak ada, kan? Mungkin juga berlaku perceraian, kan? Daripada hidup bahagia, seronok, hidup terisi, tiba-tiba hilang, kan? Tak ada, duduk seseorang, makan seseorang, kan? Jadi itu boleh jadi kemurungan. Sama ada kematian, kehilangan, benda-benda perkara ini boleh terjadi pada semua orang. Tetapi pada Remy ini, beliau dikatakan dalam netizen atau dalam media sosial mengatakan bahawa kemungkinan Remy ini hidup bujang, tak ada orang. Jadi ini boleh berlaku semasa PKP, kerana sebelum ni beliau tidak merasa sunyi, siasa terisi masanya, balik pun mungkin untuk berehat. Tetapi oleh kerana masa yang kosong itu tidak diisi dan tak ada tempat berbual, kemungkinan kemurungan ini terjadi kerana personality kita. Faktor personality banyak saya rungkai dalam video-video saya sebelum ini. Anda boleh lihat video-video saya macam-macam tentang personality. Saya beranggapan bahawa Remy mempunyai personality extrovert. Jadi orang yang extrovert ni, bila mereka golongan personality tidak dapat berjumpa dengan orang lain, so dia akan jadi hilang lesu, hilang tenaga, tidak bersemangat, akan rasa resah kerana tiada. Walaupun dengan media sosial boleh berhubung dengan sama, tetapi orang extrovert ni suka hubungan secara bersemuka, ada berjumpa dengan rutin-rutin yang sepertinya, minggu-minggu bersama kawan-kawan. Tapi bila tiada dan banyak masa tu berada di rumah, so orang extrovert akan rasa gelisah, rasa kosong, kan? Berbanding orang introvert ataupun orang ambivert yang ada kedua-dua personality itu. So saya menjangkakan Remy adalah orang extrovert, dan orang extrovert akan menghadapi situasi begini, iaitu situasi kekosongan, dan mungkin juga berlaku fasa awal kemurungan. Okey, kemurungan ni mungkin ada kesan-kesan sampingan yang boleh kita lihat, kan? Tanda awal lah mulut kering, kita rasa ni adalah hormon kortisol kita mula bereaksi kepada tubuh badan kita. Mulut kering, kan? Kita rasa macam kata apa, ada kesembelit, masalah bundi kencing, masalah seksual. Ini masalah yang paling didapati oleh lelaki, penglihatan kabur, pening, kan? Dan banyak pencegahan dia, jangan risau. Dan kebanyakannya adalah 80% daripada pesakit ni boleh dipulihkan sepenuhnya. Jangan risau, ni bukan penyakit gila. Kemurungan ni boleh dihadapi oleh semua orang. So rawatan ni boleh dapat melalui doktor. Doktor akan bagi ubat antidepresan untuk kita tenang, relax, kan? Dan boleh tidur dengan nyenyak. Juga mungkin psikoterapi dan juga kaunseling. Jadi jangan risau jika anda menghadapi situasi ini, rasa murung, rasa kosong, rasa hidup tidak berguna, rasa macam tak ada apa penting hidup ni rasa macam tak ada arah. So anda perlu dapatkan rawatan
dan juga bimbingan daripada kaunselor. Kan? So anda boleh kalau rasa malu dan segera, kami memang profession yang menjaga etika kerahsiaan. Juga pada doktor dan psikiatris, mereka menjaga profession mereka. Dan jika anda rasa susah untuk dapatkan temujanji, anda boleh jumpa orang-orang yang anda percayai, rakan baik, dan juga mungkin guru-guru atau ustaz-ustaz yang anda percayai, dan dapatkan bantuan ini dengan segera. Kerana jika melewati 3 bulan ke 6 bulan, ia boleh memasuki fasa kedua dan ketiga. Itu yang ramai rakan-rakan kita di hospital bahagia. Okay, last but not least daripada saya, salah faham tentang kemurungan. Pertama, ianya tidak boleh rawat. Salah tu, semua penyakit boleh rawat, kan? Kecuali mati. Dan yang kedua ialah tidak boleh rawat dan boleh hilang dengan sendirinya. So tidak boleh, dia tidak boleh hilang. Kalau dia bertambah parah, dia perlu dapatkan rawatan yang segera. Ada rawatan-rawatan dan teknik yang diberikan oleh doktor dan kaunselor. Dan ketiga ialah ianya satu yang memalukan. Tidak perlu malu, kerana kalau kita berterus terang mendiamkan diri, kita pendam, penyakit ini akan lebih parah dan ia sukar untuk dirawat. Yang keempat, yang terakhir ialah ianya petunjuk seorang yang mempunyai karakter yang lemah. Tidak, kan? Saya tabik spring kepada mereka yang tampil mendapatkan rawatan kerana mereka dah mula sedar ada simptom-simptom gejala-gejala kemurungan. So ini menunjukkan anda punya personality yang kuat. Anda tidak mahu penyakit ini berterusan pada diri anda yang boleh menjejaskan masa depan anda. Jadi anda bukan lemah, anda seorang yang bijak. Dapatkan rawatan segera. Bye-bye. Sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat, anda boleh komen apa saja untuk penambahbaikan. Anda boleh share, dan yang penting anda subscribe. You share, we care. You share, benda ni. I share, you subscribe. Itu saja. Sekian, bye-bye. Daripada CR Rizwan, salam bahagia. Bye-bye. Okey, untuk Remy Ishak, ini sebenarnya adalah pandangan aku sebagai seorang kaunselor yang berkhidmat melebihi 18 tahun di UPM. Jadi minta maaf sekiranya mungkin pandangan ini berbeza, kerana ini adalah simptom-simptom yang kami biasa hadapi dalam merawat, dalam membimbing klien-klien yang menghadapi kemurungan. So jangan risau, benda ini benda yang biasa. Apabila berlaku stres, dia akan berlaku anxiety. Bila anxiety, dia akan pergi fasa ketiga, iaitu kemurungan. Dan kemurungan dia banyak stage dia, dan ini stage yang sangat-sangat awal dan boleh dibantu. Jangan risau, hidup tenang, insya-Allah dapatkan nasihat doktor, ikut nasihat doktor, dan juga dapatkan bimbingan. Jika perlukan khidmat kaunselor, kami sentiasa ada.